hidup kita ni sementara, nak beritahu. Sementara sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sendiri sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara. Tak ada lagi orang jadi ketua kampung selama-lamanya, ketua lorong selama-lamanya. Sampai masanya akan bertukar juga. Tak kira lah berapa lama, sampai masanya habis. Ada jawatan, pinjaman, jadi pegawai, sampai masa letak jawatan, sampai masa pencen, bersara, orang lain pula ambil jawatan tu. Pinjaman sementara sifatnya. Dah tahu sementara, kenapa berebut lagi? Duit pun sampai masa akan habis, tak lewat apa pun. Tu sebab nak kedekut buat apa? Duit yang kita kedekut tu belum tentu. Contoh lalu tabung masjid buat-buat lalap. Lepas tabung tegak balik. Kan? Lepas tabung tegak balik. Dia kedekutkan duit apa? Kedekutkan duit yang ada dalam poketnya ada 100. 100 yang dia kedekut tadi, belum tentu lagi dia punya. Keluar daripada masjid, pap, tayar bocor. Repair tayar, bengkel tayar punya. Dalam perjalanan pula teringat tadi, oh nak beli buku ni, beli pula buku, anak pesan beli buku, kedai buku punya. Baru nak start motor, telefon bunyi, bang jangan lupa bang beli bawang, beli tepung, beli ni, pasar raya punya. Sudahnya sampai rumah tinggal RM1. Tinggal RM1 aja, lepas dah beli tadi, tinggal RM1. Sudahnya RM1 itulah yang masuk dalam tabung. Standard tabung masjid RM1. Sedangkan kalau awal-awal tadi masuk lalu tabung, masuk 100, insya-Allah ikhlas kita punya. Ikhlas ni yang payah ni. Ikhlas ni yang payah. Payah ikhlas ni. Kalau contohnya imam bagi satu borang sumbangan masjid, tulis nama. Kalau bagi lebih daripada 100, cuba tengok. 100 dan ke atas, tulis nama, siap IC, pelepasan cukai. Kalau ikhlas, tulis RM1,000 hamba Allah. Ini yang hamba Allah semua RM1. Betul tak? Hamba Allah semua RM1 hamba Allah, supaya jangan tahu siapa yang bagi RM1 ni. Kan? Tulis RM1 atau 20 sen Samsul Debat. Wah, tulis. Sebetapa ikhlas ni dia, tulis 20 sen tu, itulah mampu dia. Contohlah. Tapi memang kena kecam lah lepas tu. Samsul Debat 20 sen bagi kan? Contoh. Tapi tulislah, dah tu ikhlasnya. Tapi kita kalau nampak orang bagi sumbangan, bagi sikit, jangan kita cakap-cakap pula, buat dosa je. Nampak tu orang sebelah, oh, nampak gaya hebat ni, jubah kala-kala, nampak, oh ini banyak duit ni, kali masuk, faham, RM5. Dia masuk RM5, dalam hati terdetik, RM5, aku bagi RM10, nampak? Langsung habis sedekah kita. Tu sebab jangan cakap-cakap. Kita tak tahu dia bagi RM5 dengan tahap dalam poket dia ada RM10. 50% daripada harta yang dia ada pada masa tu. Kita bagi 100 dengan tahap dalam akaun kita ada 5 juta. Bayangan, not even 1%. Oh my, ayat cakap putih. Nampak tu dia. Jadi Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud tiap-tiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Hidup di zaman ini, di zaman yang penuh mencabar, zaman ICT, zaman media sosial, zaman medsos, apa medsos, zaman media sosial, medsos, media sosial pada hari ini macam-macam, kan? Macam-macam masalah, macam-macam perkongsian. Tak ada dah tapisan. Dulu TV bolehlah tapis-tapis. Sekarang nak tapis apa? Dia cakap. Kadang-kadang kita tak tekan pun, dia dah berjoget-joget gambar perempuan tu. Yang internet tu tiba-tiba iklan kan, tekan saya, kan? Tekan lagi beria kawan tu berjoget. Astaghfirullahalazim. Pandang ke kanan, clear ke tak clear? Astaghfirullahalazim. Tengok tu. Tengok kan, cahaya sangat. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali di Kuching. Kalau cakap tu kan. Kan? Macam-macam cabaran, Di negara kita sendiri banyak kematian-kematian mengejut. Tengah tengok TV mati, tengah naik kereta aksiden mati, kan? Masuk dalam peta air semua ada.
jahat hari ni kan, nak apa jadi macam tu? Macam mana tahap manusia tu, peri kemanusiaan. Saya pernah pergi satu mesyuarat tu. Dalam mesyuarat tu datanglah ada seorang wakil pegawai daripada jabatan haiwan ni. Dia ada satu istilah baru tau. Kita perlu bersifat lebih baik dan berperi kehaiwanan. Wah. Saya terkejut tu, ada istilah untuk haiwan tu, bayangkan. Maknanya jangan kita menyeksa binatang, bayangkan. Binatang pun ada sifat itu, berperi kehaiwanan. Tauruk rimau tu dia tak makan anak dia sendiri tu. Kan, dia tak bunuh anak dia sendiri. Punya sayang, ayam tu cuba tengok macam mana mengapak-mengapak dia, nak cover telur tu, mengeram telur. Tapi kita hari ni penderaan, ya Allah, makin lama makin teruk. Dan yang paling sedih, orang Melayu Islam. Apa penyakit tu? Penyakit tu lah disebut sebagai penyakit hati. Banyak yang mati terkejut ni cerita tadi. Mati aksiden, mati sakit jantung, mengejut, dan macam-macam kes kematian mengejut. Soalannya, adakah kita bersedia? Tanda-tanda dah banyak nampak. Jiran, kawasan kejiranan kita pun ramai yang mati terkejut. Mati bukan terkejut mati, mengejut mati, tiba-tiba mati. Kan? Tu sebabnya, percaya atau tidak, anak murid saya di USIM, anak-anak murid tempat saya di USIM, dia ada di antaranya membuat kajian. Rupa-rupanya lebih 80% yang meninggal disebabkan penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Ramai yang tak perasan tu. Cuba tengok balik saudara mara kita, ahli keluarga kita yang pernah meninggal sebab kanser. Cuba semak balik, dia meninggal lagi apa? Hari dan bulan yang baik. Macam mana tak hari dan bulan yang baik? Dia ni pula Allah Ta'ala takdirkan dia tahu dia mati bila. Lebih kurang lah dia tahu. Lebih kurang dia tahu dia mati bila, sebab doktor cakap dia, awak ada tempoh tak sampai 3 bulan pun lagi. Kalau kita macam tu senang. Kita memang cakap, yalah cakap boleh lah. Tapi betul, dia tahu dia nak mati. Dia dah confirm dah, doktor cakap ikut kadar denyutan jantung dia, ikut dari segi kapasiti kelemahan jantung nadi dia ni, tengok dari segi keupayaan dia, dia tak boleh sampai bertahan pun sampai 2 bulan tak sampai contohnya. Maka apa dia buat? Tak ada, dia pergi farm fair lagi dah. Tak ada dia KK apa? KK apa nama tu? KK challenge. Ha. Dia joget kan? Tak ada. Tak ada buat lagi dah. Masa tu fikir apa? Aku mati dah ni. Apa dia buat? Mak, ni 10,000 mak tolong bagi dekat Bang Long, sebab Bang Long nak meniaga gitu, tak pakai duit. Mak bagi kat dia, sedekah kat dia. Ni mak 10,000 hantar rumah anak yatim. Ni 10,000 letak rumah ibu tunggal. Ni lagi 20,000 mak dengan ayah pergilah umrah. Pakailah duit ni. Lepas tu lagi 5,000 ni hari tu ada apa ni nak pakai, kawan saya bagi dekat dia. Lepas tu ni bagi dekat sekolah lama Semangan kat sana. Ni bagi kat masjid mak ya lagi 15,000. Lepas tu lagi 200 ni mak tolong top up. Top upkan handphone saya. Kenapa? Sebab dia nak telefon seorang-seorang, nak beritahu, minta maaf, dia tak nak pergi dah. Apa lagi yang paling baik pada tu? Prepare betul. Prepare. Kita ni yang perasan tak mati-mati kan, membelasah orang, bergaduh dengan orang, mengutuk orang macam hidup 1000 tahun ni. Betul? Orang sini taklah. Ni saya cakap mana tak, New Zealand ke mana tu, di sini okey. Betul. Tu hakikat dia, kita akan mati kan? Tiap-tiap diri akan merasai mati. Soalannya, apakah kita bersedia untuk mati kan? Ada sepasang suami isteri jumpa saya kat Wangsa Maju. Jumpa saya, dia cakap ni lepas ceramah tu dia kata nak sangat jumpa dengan tuan, lama dah nak jumpa. Oh ya ke, bawa hajat anak ni, anak sangat jumpa. Mana anaknya? Maaf tuan, anak kami dah meninggal lah. Kenapa? Meninggal dalam tidur. Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur, tak ada sakit, tak ada apa. Ya ke? Ya Allah. Tapi tuan tiap-tiap malam tak pernah miss tengok video tuan. Tapi bukan itu sebab kematiannya, faham? Kan kena saya explain dulu, kan kau viral kan. Kalau kau nak mati, kau tengoklah video dia, apa macam tu kan. Tapi nak cerita budak ni setiap malam tengok majlis ilmu. Bukan ceramah saya je lah, mungkin ceramah-ceramah lain pun dia tengok.